Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang dihormati pengacara majlis, yang dimuliakan sahibus samahah Datuk Mufti dan timbalannya, semua ahli yang terkuasa Masjid Alawi, muslimin dan muslimat, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan pencinta sunnah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 28 Mei 2023 sekali lagi kita berkampung di sini untuk memahami suatu perbahasan ilmu yang agak berat, iaitulah perbincangan tentang syirik dan juga khurafat. Tajuk ini tajuk yang agak menakutkan. Nabi SAW kalau setakat dia ajar solat saja, tuan-tuan dan puan rasa Abu Jahal marah tak marah dia? Kalau Nabi ajar semaya ya, marah ke Abu Jahal? Kau solat je, nak solat berapa lama pun. Tapi oleh kerana Nabi tegur syirik tu yang jadi marah tu. Kadang-kadang kita tengok setengah orang ni tengok tajuk ni pun dah mula melenting. Pasal apa? Takut kita ni mari duk bincang sini nak mensyirikkan orang atau mengkafirkan orang. Tuan-tuan dan puan-puan yang belajar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ini manhaj wasat. Wa ja'alnakum ummatan wasata, dipanggil manhaj wasatiyah. Kita tidak mengkafirkan orang sewenang-wenangnya, dan kita juga tidak membiarkan orang terjebak dengan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa pada syirik berleluasa begitu saja. Jadi menjadi tanggungjawab kepada para ulama, menjadi tanggungjawab kepada para pendakwah, iaitulah memberi kefahaman kepada masyarakat. Bila kita bagi tahu benda ni syirik, bukan mana kita mensyirikkan orang. Bila kita kata ini benda ni khurafat, bukan mana kita nak mengkhurafatkan orang, tapi nak suruh orang jauh daripada perkara ini. Kalau kita baca dalam sejarah Islam, dalam sejarah yang ditunjuk oleh Nabi Allah Ibrahim AS, suatu sejarah yang cukup besar para jemaah sekalian, yang tak boleh kita main-main, iaitulah Nabi Ibrahim AS di antara doa dia, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku dan anak cucuku daripada sembah berhala. Kenapa Nabi Ibrahim sebut wajnubni, yakni jauhkan aku? Bermakna langkah berjaga-jaga perlu diambil. Langkah berjaga-jaga perlu diambil. Kita tak boleh kata tak ada masalah. Kita daripada kecil lagi kita dah belajar dah tentang Allah, kita dah belajar tentang tauhid, kita dah belajar tentang itu, tapi kita kena ingat bahawa apa yang kita belajar, setiap benda ada lawan, dia panggil dhid. Tauhid lawan dia apa? Syirik. Dia berlawan. Maknanya setiap ada tauhid, di sana ada perkara yang boleh menjadi membawa pada syirik. Jadi kita kena tahu ini yang betul, ini yang salah. Dalam masalah ini, untuk kepahaman masyarakat, ada sebuah kitab yang dikeluar oleh pejabat Perdana Menteri Malaysia yang amat berhormat Allahyarham Tun Abdul Razak pada tahun 1973. Berapa tahun dah kita ni? 73, sekarang 23. Berapa tahun? Berapa? 60 tahun. Pada waktu itu pejabat Perdana Menteri untuk menjaga akidah umat telah mengeluarkan satu kitab, nama dia Mastika Hadis. Mastika Hadis ini jilid yang pertama yang membincangkan tentang tauhid, beriman kepada Allah. Habis dia punya iman 6, maka dibawa yang ketujuh,
kewajipan menjaga tauhid daripada dirosakkan. Maka dibawa kepada kita, alhamdulillah, tuan-tuan nanti boleh cari. Kalau tak jumpa cari payah sangat, tengok dalam blog Abu Anas Madani itu, saya dah letak di situ di bawah tajuk perkara yang menyebabkan rosaknya iman. Rosak iman itu boleh menjadi syirik ataupun perkara melalui 3 perkara rusaknya iman. Yang pertama melalui perkataan, dia panggil syirk fil aqwal. Yang kedua syirik dalam perbuatan. Yang ketiga syirik dalam i'tiqad. Tapi oleh kerana tajuk ni tidak diberi kepada anak, jadi kita tidak bahaskan tajuk yang lepas. Boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan telah dengar daripada para asatidah yang lalu. Cuma kita nak bagi sikit. Tadi pengurusi kata ada hadiah, tulis, buat carta sikit. Syirik terbagi kepada berapa kategori? Ni soalan, bukan soalan ni lagi, soalan kepahaman dulu. Nampak cepat dah jawab tu. Syirik terbagi pada berapa? 2 bahagi. Yang pertama syirkun akbar, syirik besar. Yang kedua syirik asghar, syirik yang kecil. Apa beza di antara syirik besar dengan syirik kecil? Tadi nampak derah dah jawab. Syirkul akbar, perbuatan, perkataan, etika itu boleh mengeluarkan seorang itu minal millah, keluar terus daripada agama. Mana dia jadi kufur, jadi kafir. Itu dia panggil syirik akbar. Jadi kita minta berlindung Allah SWT daripada sebaran jenis apa saja syirik lah, yang akbar ke yang asghar. Kita tak mau terjebak dengan perkara ini. Jadi pembahagian pertama syirik akbar dengan syirik asghar. Syirik besar, siapa dia buat, terjebak dengan dia, orang ni keluar daripada millah, keluar daripada agama. Itu yang pertama. Yang kedua kata syirik kecil, syirik asghar, syirik juga. Nabi sebut faqad asyraka man harafa bi ghairillah, siapa dia bersumpah dengan lain daripada Allah, syirik. Mana dia sebut nama syirik. Tapi syirik ini termasuk dalam dosa besar, tidak mengeluarkan orang itu daripada agama. Jadi kita kena faham pembahagian di situ. Setengah orang ni bila sebut syirik ni pakai jadi dia ni mengkafir. Tak, belum. Kita hanya menyatakan. Baik, satu lagi pembahagian yang kedua. Satu dia panggil syirik jali, syirik yang terang-terang, yang kita nampak. Kita tengok orang ni sembah berhala, orang ni pergi duk minta dengan tunggu kayu, dengan batu apa semua, minta pertolongan, tak minta dengan Allah. Satu lagi lawan kepada syirik jali, syirik apa? Syirik khafi. Apa makna syirik khafi? Apa makna syirik khafi? Tajuk kita malam ni syirik yang tersembunyi. Syirik khafi ni bahaya ke tidak? Bahaya. Kenapa dia bahaya? Ya, sebab dia menggugurkan pahala. Baik. Pembahagian yang kedua syirik jali dengan syirik khafi. Syirik jali jelas, macam kita lalu tengok orang semua berhala, kata ni musyrik dan ni syirik. Tapi zaman kita ni nak kata orang musyrik pun tak boleh. Boleh ke kita kata orang kafir zaman kita ni? Boleh? Tak apa boleh. Kita kena kata non muslim. Dia panggil toleransi. Toleransi beragama. Nampak kita tu baik, lunak, kita kata non muslim. Kita tak kata orang ni orang syirik, orang ni orang kafir. Satu lagi syirik yang bahaya, nama dia syirkun khafi, syirik yang tersembunyi. Kita jarang duk faham. Bila kita sebut syirik tersembunyi, kadang-kadang kita nampak syirik orang tak nampak saja. Sebab syirik yang tersembunyi ini syirik yang berada dalam hati manusia. Siapa dia boleh nampak dalam hati orang? Nampak? Tak nampak dalam hati orang. Orang boleh berlakon, jumpa senyum, lama tak jumpa Syekh, senyum begini, pegang tangan. Dalam hati dia mengarut, mari juga dia ni. Dalam hati lain. Itu kalau kita buat contoh-contoh lain, kaum muslimat pula marah. Dah.
Dia dengan suami dia baik, tak ada apa-apa. Mati, budak-budak datang mari nak tengok abah. Ada berlaku tak berlakunya tu? Kau tak faham ke apa ni? Faham? Anak kecil mari jumpa. Isteri dia pun pelik. Pak Haji ni tak nampak apa-apa perubahan pun. Tengok. Maknanya benda tu dalam hati. Kita tidak percaya, itu contohnya tu. Syirik khafi terbagi kepada dua. Tanda pelajar. Kita ni, ini soalan kita ni. Syirik khafi ni terbagi kepada dua. Dia panggil syirik khafi tetapi cukup berbahaya. Syirik khafi tapi besar. Dia itulah perbuatan yang berlaku kepada munafik. Orang munafik langsung dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, tapi dia bermuka-muka. Kemudian yang kedua dia panggil apa ni, pembahagian yang kedua, ini yang kita biasa selalu dengar, kita kata syirik khafi ini, iaitulah perkara dalam hati kita seperti riya dalam ibadat, dalam perbuatan kita niat kita tidak ikhlas, maka itu dia panggil syirik yang asghar, syirik khafi yang kecil. Jelas itu? Syirik khafi terbagi berapa? Dua. Yang pertama, syirik khafi yang akbar, yang besar, iaitulah amalan puak-puak munafik. Yang kedua, syirik khafi yang menjadi sebahagian daripada kehidupan kita hari ini. Ini yang kita nak murajaah, ini yang kita nak muhasabah, supaya perkara-perkara yang terjadi ini kita coba hindarkan dan kita coba jauhkan diri daripada perkara yang tersebut. Memandangkan bahayanya syirik ini, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum. Pernah satu masa sahabat-sahabat berkumpul. Sahabat-sahabat duk berkumpul sama-sama dia. Kemudian Nabi tanya, "Ma tazakaru? Ma takallam? Mu cakap apa? Apa yang kamu cakap?" Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara adat dia, bila dia tengok sahabat berkumpul, Nabi kita tanya, "Bincang apa tu?" Maknanya Rasulullah SAW bertanggungjawab. Kalau perbincangan itu baik, maka diberinya penjelasan yang terbaik. Kalau perbincangan itu tak baik, diperbetulkan. Ini adat kita pendakwah. Kadang-kadang kita perlu masuk campur. Bila tengok anak-anak murid ke, pelajar-pelajar kita ke, duduk bercakap sana sini, tapi yang masalahnya kadang-kadang tak larat kita. Contoh yang sekarang ni, yang ni orang muda ni, dia suka, dia panggil ada satu mazhab baru, tapi lama dah mazhab ni. Nama dia mazhab Wasafi. Kenal mazhab Wasafi? Jangan tukar book F bukan B. Mazhab Wasafi ni apa? Main WhatsApp. Oh, dia buat grup ramai-ramai, dia kata, "Ustaz, kita masuk ustaz ni untuk membimbing kami." Bimbing apa? Dia bercakap lebih pada apa? Dia pagi petang siang malam cakap, kita pun tak larat. Jadi kita minta maaf dalam yang grup-grup macam ni tak larat. Mana kalau grup majlis ilmu, majlis ilmiah, kita boleh pantau, kita boleh tanya khabar, kita boleh perbetulkan kalau betul-betul perbincangan. Bila Nabi sebut, "Kamu cakap apa?" Nabi tanya para sahabat. Jadi sahabat radhiyallahu anhu telah memberitahu, "Ya Rasulullah, kami bercakap, kami berbincang tentang Dajjal. Kami berbincang tentang apa? Tentang Dajjal." Maknanya Dajjal ni satu perkara yang cukup berbahaya. Sebab apa semua orang takut Dajjal? Sekarang ni kita takut ke banding dengan Dajjal? Takut? Semua orang cakap bab Dajjal takutlah ke? Betul tak? Tapi berapa orang yang dah hafal 10 ayat awal surah Kahfi? Apa dah? Oh, cakap bab Dajjal letih lah tu. Zaman Covid baru ni, cari Dajjal siap tu pok dia. Penjara ke Dajjal. Apa lagi Dajjal? Semua benda Dajjal belaka. Sekarang sehari dua ni tak cari Dajjal lagi, dia cari Mahdi pula dah. Ini masalah kita. Macam-macam cerita atas dunia ini. Mahdi semula, kita Dajjal dulu. Maka Nabi SAW beritahu, "Ala unabbiukum bima huwa akhwaf alaikum indi minal masih Dajjal." Nabi SAW tanya, "Wahai para sahabat,
nak ke tidak aku beritahu kepada kamu perkara yang aku lebih takut menimpa ke atas kamu, menguji kamu lebih daripada Dajjal. Sebab apa Nabi bagi tahu? Dia untuk orang beriman macam para sahabat ni, Nabi kata aku takut lebih daripada Dajjal. Sebab Dajjal kalau datang, dia datang dengan tanda-tanda yang cukup. Tanda yang cukup. Dengan mata dia sebiji, timbul macam biji apa dia panggil? Buah anggur. Kena di atas dahi, antara dua mata dahi tu kafara. Mana semua orang mukmin yang boleh baca jawi, tak boleh baca jawi, dia boleh baca tulisan. Semoga Allah Taala selamatkan kita kalau bertemu dengan Dajjal. Tapi Nabi kata lebih teruk daripada Dajjal. Dajjal ni kalau dia mari bukan senang untuk kita nak lepas. Payah, sebab dia punya ancaman cukup berat. Tapi Nabi kata qalu, sahabat ni bila Nabi tanya ala ukhbirukum ala unabbiukum, nak ke tidak aku cerita pada kamu? Ini gaya cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak beritahu pada sahabat, dia akan guna perkataan ala unabbiukum, nak aku beritahu, supaya sahabat yang sedang bercakap, sahabat yang sedang orang panggil cakap benda lain, tak beri tumpuan, tumpul. Qalu bala ya Rasulullah. Nak Rasulullah, kenapa tak nak? Qala asyirkul khafi. Nabi mengatakan syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi payah. Apa dia? Yaqumur rajulu fayusalli. Bila seorang itu bangun dia solat, fayuzayyin salatahu. Dia tahu ada orang tengok dia solat, dia pun elok selalu. Kalau bunyi tak ada orang, garu sana garu sini lah. Tengok jam lah macam-macam benda. Bunyi orang masuk kok begini kemah. Oh, tak gerak dah. Mata pun tak kelip. Sebab apa? Sebab dia tahu orang tengok. Maknanya kita beribadah, Nabi kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bimbang, aku bimbang takut hilang keikhlasan kamu dalam beribadah, maka itu dia panggil syirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi dalam ba'riyah, dalam amalan ini termasuk dalam syirkun khafiyun al-asghar. Hak besar syirik munafik. Karena itu para ulama mengatakan riya ni terbagi kepada dua kategori. Tulis nak jawab ni. Saya ingat nak buat slide dia tak sempat, kalau tidak kita tayang sini. Riya terbagi pada dua kategori. Satu dia panggil riya dalam asas ibadat. Riya fi usulil ibadah. Mana dia beribadat tu memang dia riya dah. Hak ni termasuk dalam bukan syirik khafi yang besar. Sebab Allah Taala sebut tentang munafik. Munafik ni dia tak salah, yura'unan nas wala yazkuruna Allah illa qalila. Mana orang munafik ni dia pergi solat kan orang tengok. Karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahawa solat yang paling berat untuk dilakukan oleh munafik iaitulah solat isya dengan solat subuh. Kenapa? Kenapa solat isya dengan subuh berat bagi munafik? Ya? Sebab gelap, orang tak nampak zaman dulu kan, bukan ada lampu. Zaman kita hari ni berat belakang kah? Sudah ada iklan lepas raya baru ni, ditulis di masjid mencari jemaah hilang. Ada ke tak ada? Kemana pergi jemaah? Hati-hati tuan, saya minta nak panjang kat sini. Takut tuan kata ustaz ni nak munafik yang kita dah, tak ada. Kita tak kata. Satu lagi yang saya tak sebut tadi, takut salah faham. An-nifaq, munafik ada dua kategori. Tulis, munafik ada dua kategori. Satu dia panggil munafik i'tiqadi, munafik dari sudut pegangan. Yang ni kafir tulis dia panggil. Cuma dia sembunyi munafik. Yang kedua munafik amali, ini banyak. Munafik amali banyak. Nabi kata apa? Iza haddasa kadzaba. Bila bercakap bohong. Ramai tak orang bohong sekarang ni? Ramai. Sebab itulah saya rasa kebimbangan zaman kita hari ni. Takut cakap bohong ni dinormalisasikan. Biasa dah. Hari ni bohong, besok bohong, tak ada apa-apa. Jadi anak-anak kita pun berbohong juga sebab dia kata tengok orang tua bohong, kita kata ini satu perkara yang cukup berbahaya.
Idza haddatsa kadzdzaba. Itu dipanggil munafik amali. Tidak kafir, itu dosa besar. Dia ada setengah orang bila sebut munafik, dia kata awak kafir ke saya. Kata bukan kafir, munafik dia ada dua, i'tiqadi dengan amali. Jadi yang ni kalau kata asas kepada riya itu dalam asas ibadat, maka itu munafik. Dia panggil syirkun khafiyul akbar. Tapi kalau tara'a, tanda ni pelajar. Tara'a maknanya dia datang sepintah lalu. Waktu kita duk solat, tiba-tiba datang je perasaan, tak ramai orang mari masjid ni. Aku ya orang warak di kampung ni. Ada tak rasa sekali-sekala datang? Biarlah tak ngaku pun tak apa lah. Kalau datang, andai kata dia ada, macam mana kita nak buat? Terus kita astaghfirullahalazim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Itu dia panggil tala'ub asyaitan. Dia mari semua benda. Kita tengah buat apa-apa benda. Sekarang ni alat untuk nak hilang, nak riak ni cukup besar melalui alat media kita ni. Nah, berapa ramai orang pergi Mekah, sudah tawaf, sudah dia doa depan Kaabah, ambil selfie lalu, ambil gambar. Letak dalam Facebook. Alhamdulillah baru sudah menangis depan Kaabah. Tapi sambil-sambil itu tunggulah lu. Berapa like dapat? Like wa share zaman kita hari ni, ini dia kata wasail asyirkul khafi. Di antara alat-alat yang nak bawa pada syirik khafi yang membahayakan kita. Sebab itulah kita kena banyak murajaah, banyak muhasabah. Maknanya kalau asal kepada ibadat tu dia buat kerana tu dah, maka itu dia panggil perbuatan munafik. Tetapi lau tara'a, kalau hanya sekali-sekala dia datang, maka itu dikira perbuatan itu berbahaya. Tapi kita kena tepis, kita kena hapuskan cepat-cepat. Astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi bahasa-bahasa yang menunjukkan kita bantah, perasaan itu dibantah. Jadi kita kena ingat ini. Nabi sebut dalam hadis rawahul Imam Ahmad dalam musnad dia dengan sanadnya hasan. Kita kata itu dia panggil syirik khafi. Di dalam amalan kita ini banyak perkara yang terjadi. Syirik khafi ini juga dikenal dengan nama syirkus sarair. Tulis ni. Ini jaga dengan tulis. Apa nama syirik? Syirku as-sarair. Syirik yang rahsia. Tak nampak kita ni. Seorang sahabat nama dia Mahmud bin Labid menceritakan. Dia kata kharajan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas iyyakum wasyirkis sarair. Wahai para sahabat semua, aku bagi peringatan kepada kamu, jangan sekali-kali kamu lakukan syirik sarair. Mana syirik yang dalam hati ni? Sahabat tanya, apa dia syirkus sarair? Maknanya syirik khafi ada satu nama dia lagi, syirkus sarair. Tulislah nama ni. Qalu, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa dia syirkus sarair ni, pelik ni? Qala yaqumur rajulu fayusalli. Bangun seorang itu dia salat, fayuzayyin salatahu. Maka bila dia tahu orang tengok, dia pun semangat, dia pun tambah khusyuk, dia tidak bergerak semata-mata kerana orang tengok. Elok kalau memang kita kena khusyuk dalam solat, tetapi tasannu, buat-buat itu bahaya. Jadi para jemaah sekalian, sekarang ni kita sudah sudah pergi kepada dua jenis syirik, iaitulah syirik khafi, syirik jali. Dalam syirik khafi terbagi kepada dua bahagian. Sama ada syirik khafi yang tersembunyi, itu dia panggil syirik pokok munafik. Ini bahaya sebab dalam hati dia penuh dengan, dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak percaya, maka itu dia panggil qulubul munafiqin. Dia solat sama kita, bersama orang mukmin, dia datang sebab apa? Sebab nak tunjuk dia tu orang mukmin, dia tu orang solat juga, tetapi yura'unan nas, mari nak tunjuk muka kata orang, tapi dia tidak percaya. Bahkan dalam hati dia penuh dengan kekufuran, dia masih lagi boleh sembah berhala, boleh sembah berpegang dengan agama yang lain.
Maka dikatakan syirik al-khafi sebab apa? Sebab dia tersembunyi, maka nama dia khafi. Jadi para jemaah sekalian, itu di antara pembahagian-pembahagian yang boleh kita bahagikan syirik khafi yang cukup berbahaya, para jemaah sekalian. Jadi hadis yang Nabi kita sebut tadi, syirkul asghar ataupun syirik yang tersembunyi, dalam hadis Nabi kita sebut sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan anhu akhfa min dabibin namli. Syirik khafi ni dia duk merayak dalam hati kita ni lebih tersembunyi daripada pijakan semut. Pijakan semut. Jadi bila sahabat pun bertanya, maknanya pijakan semut di atas batu yang hitam, nampak tak nampak kita? Tak nampak. Pasal tu nama dia syirik yang tersembunyi, khafi. Syirik tersembunyi ni khafi, maka tidak nampak. Jadi sahabat bertanya, qalu wa kaifa tattaqi? Sahabat tanya, macam mana kita nak jauhkan diri, nak selamatkan diri daripada syirik yang berbahaya ini? Maka Nabi SAW telah ajar kepada para sahabat doa ini. InsyaAllah doa ini kita baca. Siapa yang boleh tulis, tolong tulis, supaya disebar-sebarkan dan kita semua takut kepada perbuatan ataupun amalan syirik yang cukup berbahaya ni. Kata ikut semua, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Siapa dia boleh baca ni bisa. Salah. Ulang sekali lagi insya-Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh. Panjang. Min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Apa dia maksud dia para jemaah sekalian? Allahumma inna na'udzubika, ya Allah kami minta berlindung denganmu ya Allah daripada kami melakukan syirik yang kami tak tahu. Apa ni? Bika na'lamu, yang kami tahu. Wa nastaghfiruka, dan kami minta ampun padamu ya Allah lima la na'lam, perbuatan yang kami tak tahu. Kita tak sangka benda tu syirik rupanya. Jadi hadis ni rawahul Imam Ahmad wa hassanahu Syekh dalam Sahih At-Targhib. Maka kan itulah kata seorang tokoh ulama, nama dia Syekh Ahmad bin Abdul Halim rahimahullah ta'ala, dia kata adapun syirik khafi jarang orang yang terlepas daripada dia. Syirik khafi yang kecil, syirik khafi al-asghar, jarang orang yang terlepas daripada dia. Kerana itulah baginda Nabi SAW buat satu analogi bandingan, lebih bahaya, lebih aku takut menimpa kamu daripada fitnah Dajjal. Kita tahu, sambil-sambil kita duk cakap, sambil-sambil kita duk ibadat, kita duk zikir, tiba-tiba datang perasaan rasa kita orang paling baik, rasa kita ni ibadat banyak, rasa macam-macam perasaan. Maka kalau kita terus dipanggil istirsal, khayal kita dengan perasaan itu, maka dia akan menggugurkan pahala amalan, menggugurkan pahala amalan. Jadi para jemaah sekalian, kerana maka perlu kita berhati-hati daripada syirik khafi. Sebab apa? Cuba tanya. Yang pertama, dia kata la yakadu ahad, kan jarang orang nak lepas daripada syirik khafi ini, kerana banyak sangat lorong-lorong yang boleh dimasuki oleh syaitan dan susah untuk kita nak lepaskan diri daripadanya. Lebih-lebih lagi, contoh yang saya sebut tadilah, zaman kita hari ni alat untuk nak tunjuk kepada orang sangat mudah. Maka bila dosa ni dia terbagi pada dua kategori lagi. Dia panggil satu, dia panggil riya. Yang kedua dia panggil sum'ah. Apa beza di antara riya dengan sum'ah? Apa beza? Mal farqu, apa beza di antara riya dengan sum'ah? Siapa nak jawab ni?
Riya dalam amalan. Mana perbuatan kita tu memang kita nak tunjuk orang, itu dia panggil riya. Pasal tu dia panggil yura'u, ditengok, dipandang. Sum'ah ni didengar. Lepas pada sudah kita buat, kita menanti dengar dapat pujian ke tak dapat pujian. Itu dia panggil sum'ah. Zaman kita hari ni orang tak puji dengan lidah, betul tak? Tapi orang puji dengan apa? Balik pula ke mazhab wasapi dia. Orang tak puji dengan lidah, tapi dia puji dengan apa? Dengan macam-macam lah. Nah, jadi kita bukan kadang duduk tengok pula banyak orang. Hati-hati, semua itu termasuk dalam sum'ah di zaman kita hari ni. Maka kenapa Nabi SAW beri amaran keras kepada syirik khafi ini? Sebab sukar untuk menjaganya dan jarang orang selamat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala termasuk di kalangan kita yang selamat daripada terjebak dengan syirik ini. Yang kedua, la majal al-ihtisab. Maknanya nak ambil tindakan tak boleh. Kalau dia pergi buat syirik betul-betul, syirik yang jali, yang jelas, dia pergi sembah berhala ke, nah, pergi dekat kubur, pergi duduk pegang batu ni, saya Tok Wali mana-mana pergi minta bertempik, duk minta apa ni, minta pertolongan dengan orang mati. Jadi kita nampak, kita boleh ini perbuatan mungkar, balik. Nah, tapi sekarang ni orang cerdik tuan-tuan, kalau setakat awal cakap ini benda mungkar, dia jawab balik khilaf syekh. Ada sebuah buku ditulis la inkar fi masail khilaf. Tak boleh ingkar dalam masalah khilaf. Habis atas dunia ni mana ada masalah tak khilaf? Ada masalah tak khilaf atas dunia ni? Khilaf belaka. Semua benda khilaf. Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah ta'ala, dia tulis kitab Al-Ijma', ada besar ni ijma'. Masalah ijma' besar ni, hak lain itu semua khilaf belaka. Patutlah saya tulis kitab ni, rahmat dalam perbezaan. Comel kitab ni, nanti kita bagi hadiah kepada orang yang boleh jawab soalan. Saya tulis kitab ni sebab kita tengok jurang khilaf di kalangan masyarakat ni sangat teruk. Khilaf pun tak boleh nak ada benda khilaf tu kecil ya, boleh je. Orang panggil boleh kompromi lagi, tapi tak jadi khilaf dah. Semua sekarang ni tajuk-tajuk dia tengok. Baik, kita balik tadi dia. Maknanya syirik khafi ni kenapa bahaya? Sebab tak boleh nak ingkar. Nak ingkar macam dalam hati orang, mana kita tahu hati orang? Kalau ada orang mengaku tahu dalam hati orang, bohong orang tu. Yang tahu dalam hati manusia ni siapa? Allah, pemilik segala alam ni tahu. Kemudian siapa pula tahu dalam hati manusia? Ya, Tuhan dia. Tuhan hati tu dia tak tahu juga. Dia tahu hari tu ya, tapi 2-3 hari lagi dia pun lupa. Benar ke? Betul ke aku niat? Yang ketiga, siapa lagi tahu dalam hati manusia? Yang ketiga, boleh jawab ni bijak. Siapa tahu? Malaikat. Malaikat dia tahu. Bila kita niat baik, man hamma bihasanatin, kata Nabi SAW, siapa dia berniat nak buat baik, siapa dia berniat nak buat baik, mana malaikat akan tulis satu kebajikan untuk dia. Kalau dia buat, dapat 10. Tapi kalau dia buat man hamma bisayyi'atin, siapa nak buat benda tak baik, dia tak tulis. Dia tanda ya dulu. Dia ni ada perancangan. Tengok esok buat tak buat. Oh, tak buat. Sebab apa tak buat? Sebab dia tak mau, sebab benda tu mungkar. Dia tulis satu pahala. Jadi kalau malaikat tak tahu niat, macam mana dia nak tulis? Macam mau timbul lagi soalan, boleh tak boleh kalau kita berzikir tanpa bunyi suara? Maka dia, apa tu? Zikir, boleh? Tak. Itu dia panggil berfikir. Sebab malaikat tak boleh tulis, bukan tak boleh tulis. Berzikir, baik. Yang ketiga, an hukmuhu, makna hukum, kita nak jatuhkan hukum apa ni, syirik khafi ni sukar sebab dia duduk dalam hati manusia, jadi payah. Dan banyaknya kesamaran yang berlaku dalam masalah yang berlaku ini, para jemaah sekalian. Maka itu dia panggil contoh-contoh yang kita rasa sukar. Maka kita semua mesti mengambil maklum bahawa syirik itu terbagi kepada syirik yang apa ni, yang khafi ini terbagi pada dua. Satu dia panggil syirik akbar, sebagaimana yang berlaku kepada munafik, dan syirik yang berlaku kepada kita sekalian.
dalam ibadat kita, dalam perbuatan kita, maka inilah di antara perkara yang cukup berbahaya. Baik, sekarang ini kita cuba pergi kepada beberapa contoh. Beberapa contoh tentang syirik. Contoh ni yang agak berbahaya ni. Nah, kita kata syirik, orang tu kata, tak syirik ni khilaf. Dia gini ya tuan-tuan, para jemaah sekalian. Contoh satu, minta, saya rasa tajuk ni dah dibincangkan semalam ke tadi, tentang masalah istighasah, minta tolong, minta pertolongan dengan mati, orang mati. Bila bincang tajuk ni? Hari pertama lagi. Siapa dia boleh cerita balik? Khulasah. Siapa dia boleh cerita? Boleh tak boleh minta dengan orang mati? Oh, dia kata khilaf Syekh. Baik. Kalau khilaf, sekarang ni kita minta terus dengan Allah Azza wa Jalla, minta terus dengan Allah, ya Allah Tuhanku. Pergi minta dengan orang yang sudah mati, iaitu wali, minta tolong. Kalaulah kita kata benda tu khilaf, kenapa nak cari benda khilaf? Benda yang sahih sudah ada. Yang ini selamat, tidak dibantah oleh sesiapa pun. Tiba-tiba kita buat benda ni. Maka itu kita kata, kenapa kita nak ajar masyarakat kita mengambil perkara-perkara yang berisiko, sedangkan kita tahu jalan selamat ada. Ini yang di antara tujuan kita sekarang ni, nak tunjuk pada masyarakat at-tariq, jalan yang selamat. Karena itulah saya tulis satu kata-kata, mungkin ada yang baca, ada yang belum baca. Kita kata ikut sunnah, pahalanya confirm, hatinya tak boleh hari pahalanya confirm, hati tenang. Sebab apa hati tenang? Kenapa bila kita ikut sunnah ni hati tenang? Kenapa? Sebab kalau orang tanya, awak ambil mana ni? Ni qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana fulan-fulan qala Rasulullah. Tenang tak tenang? Ada sandaran. Ambil mana ni? Ini awak punya makam belum sampai lagi. Dia punya makam belum sampai. Bila makam sampai, pergi rumah saya. Pergi rumah dia tu kak. Dia cerita. Anak cerita dengan seorang sahabat kita dulu. Dia pergi kerja sebuah negeri. Dia telefon saya, dia dulu jaga solat, sekarang ni tak solat. Kau tak ingat ada cerita tu? Bunda lupa kita ni. Setengah tu dia ingat dah, tapi nak suruh cerita balik dah. Dia kata, saya dulu solat, sekarang tak solat. Kata, kenapa tak solat? Sepatutnya makin tua makin jaga solat. Dia kata, saya baru jumpa seorang guru mursyid. Susah. Guru mursyid pula dah. Mursyid kata apa? Mursyid kata, dia baca hadis palsu, siapa dia tak kenal diri, dia tak kenal Allah. Jadi oleh kerana awak tak kenal diri, awak tak boleh solat. Ini semua ni permainan-permainan yang pelik. Kita kata kita tunjuk jalan yang senang, jalan yang mudah, tiba-tiba kita nak cari jalan yang berisiko, jalan yang dibantah oleh sebahagian besar para ulama. Tiba-tiba kita duduk main benda tu khilaf, benda khilaf. Khilaf ambil yang tak khilaf, senang. Maka syirik asghar, syirik yang tersembunyi, syirik yang besar yang jelas ni, iaitulah mana-mana saja pergi buat ibadat lain daripada Allah Azza wa Jalla, yang kata pergi sembah jin ke, sembah batu ke, sembah apa. Kadang-kadang kita tak nampak. Macam syirik asghar, man halafa, siapa dia sumpah lain daripada Allah Azza wa Jalla, sumpah dengan nama benda-benda, maka itu ni faqad asyraka. Siapa dia buat riya, orang ni juga nak tunjuk pada orang, juga termasuk dalam perkara yang dan juga dalam perkataan. Kadang-kadang perkataan kita macam Nabi kita larang daripada masya Allah wa sya'a fulan, kehendak Allah Ta'ala dan kehendak fulan. Nabi kata jangan. Yang kata kena kata masya Allah summa, kemudian. Macam kita ada cakap kita hari ni, kita kata Allah mujurlah dengan pertolongan Allah, kemudian pertolongan awak saya dapat kerja. Kalimah dan wow itu pun dikira satu perbuatan yang dilarang. Habis kita nak kata apa? Summa, alhamdulillah dengan pertolongan Allah, kemudian. Summa itu diterjemah dengan mana? Kemudian dengan sebab pertolongan saudara, saya dapat apa yang saya nak. Ini dalam perkataan, banyak juga perkataan-perkataan yang terjadi kepada kita hari ini, kita tidak sedar benda tu silap dari sudut syarak.
Ada juga orang cakap bila dia jumpa orang kawan dia lama tak jumpa, dia kata apa? Alhamdulillah, boleh jadi Allah takdir kita bertemu dua hari ni. Salah ke betul? Alhamdulillah, boleh jadi Allah Ta'ala pertemukan di antara kita dua malam ni. Betul ke salah? Di mana salah? Sebab apa salah? Boleh jadi apa? Dah jumpa dah. Itu banyak benda-benda yang kadang-kadang benda teknikal. Jadi insya-Allah lah, oleh kerana malam ni kita buka minda saja dulu. Insya-Allah tuan-tuan para jemaah sekalian, nanti kita boleh baca, kita boleh belajar apa ni syirik yang yang disebut oleh para ulama kita ni, iaitu dia panggil syirik dari sudut lafaz, ada syirik dari sudut perkataan dalam hati kita juga ada beberapa syirik yang perlu kita tangani supaya kita tidak terjebak dengan perkara-perkara yang boleh membahayakan kita. Jadi kena belajar hati-hati. Kata-kata macam tadi lah, ramai tu cakap macam tu. Oh, boleh jadi apa? Takdir Allah SWT kita hari ni bertemu. Tidak boleh jadilah, benda sudah jadi dah. Jadi perkata-perkataan ada kalanya. Kadang-kadang kita itrak, kita puji orang lebih-lebih sangat. Dengan sebab awak lah gini-gini, kita kata semua tu dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka di sinilah kata di Syekh Ibn Qayyim, dia kata rahimahullah ta'ala, ketika membincangkan tentang riya, perbezaan di antara riya dengan ujub. Nah, tadi riya dengan sum'ah. Riya dengan sum'ah apa beza? Riya kita buat nak tunjuk orang. Sum'ah kita buat nak suruh orang puji. Kemudian daripada itu, itu perbezaan. Satu lagi perbezaan di antara riya dengan ujub. Apa dia ujub? Kita bangga diri. Dia payah juga nak perbezaan dia. Riya, sum'ah, ujub, satu lagi takabur. Dia ada 4. Mana kalau kita riya, kita nak tunjuk amalan kita kepada orang. Sum'ah, kita nak suruh orang puji apa yang kita buat. Kalau kata ujub, kita sendiri bangga pada diri kita. Ada setengah ulama semasa dia tafsir dengan ujub ni menggilak body. Tahu gilak body? Kita rasa kita sempurna gitu ya. Tapi dia tak kacau orang. Yang kacau orang takabur. Takabur ni dia rasa dia yang betul, orang lain tak betul. Dia yang sahih, orang lain bodoh. Tu. Nah, setengah-setengah orang ni kalau ceramah bodoh lalu orang lain tu. Bahasa bodoh mu. Kalau cerdik kawan. Ini ada unsur-unsur takabur dalam percakapan kita. Kita jangan duduk bila kita azan, kita kena break dulu. Kita azan, lepas tu kita sambung sekejap. Setakat mana yang diizi oleh pengurusi. Fadal muazzin. Alhamdulillah, kita dengar azan dan kita jawab azan. Kemudian kita selawat dan kita doa selepas azan. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia jawab azan sebagaimana muazzin kata, kemudian dia selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini kita tinggal sini sebab jarang dalam TV dia sebut lepas azan selawat. Kemudian kita doa Allahumma rabb hadhihi al tamah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu syafa'ah yaumil qiyamah. Orang itu berhak menerima syafaat pada hari kiamat. Senang ke payah nak dapat syafaat? Senang ya. Tak payah pergi kubur-kubur kat kuali. Jawab azan pun boleh syafaat dengan cara yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tadi perbezaan di antara riya dengan ujub kita dah faham. Maka di sini para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya para sahabat, mengatakan bagaimana kita nak kenal simptom adanya penyakit riya ataupun syirkun khafi dalam diri kita. Tanda pelajaran. Diriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata al-murai thalasu alamat. Orang riya ni, orang ada penyakit syirik khafi dalam jiwa dia ni, ada 3 tanda. Boleh? Tanda betul-betul ni. Kalau ada yang ni, bermakna kita ada simptom penyakit syirik khafi yang berbahaya. Yang pertama, dia akan malas beribadat kalau dia seorang.
Kalau ada majlis, contohnya apa di perdana ni, tahajud perdana, pukul 3 pagi siapa dah masjid. Dah. Tapi ingat, belum pukul 5 update dah. Mengantuk malam ni, tahajud perdana di masjid. Tujuan apa tahajud perdana? Ni maknanya kalau seorang tak buat, tak bangun pun, kita kata ini contoh yaksal iza kana wahda. Kalau duduk seorang tak beribadat, maka itu dia panggil simptom, tanda-tanda. Tak semestinya juga, boleh jadi bila ramai itu semangat tak. Yang kedua dan apabila ramai-ramai, belum lagi yang kedua, maknanya dia malah duduk seorang, bila ramai dia semangat nak tunjuk, nak buat ibadat. Habis ni kita sekarang ni kalau tak pergi solat di masjid, ini mainan syaitan. Ni ada orang dulu 5 waktu dia solat di masjid. 5 waktu dia solat di masjid. Tiba-tiba syaitan mari. Dia kata, mu ingat awak ni mari pergi masjid awal, duduk sah depan, layak kan dengan awak tu? Tengok mainan syaitan. Tak layak dengan awak ni. Ramai lagi Pak Haji lain di masjid pun tak duduk depan, mu duduk depan. Dia undur ke belakang sikit. Syaitan dia tak masuk sekaligus. Dia tak main kompayakun, tak ada. Slow-slow kata orang. Kemudian lama-lama, jangan pergi awal masjid, malu ke imam. Jadi akhir sekali orang ni pergi masjid jarang-jarang. Sebab apa? Sebab dimain oleh syaitan. Jadi kita kena ingat, kena lawan lah. Jangan kata aku nak pergi raja kan apa nunjuk pada orang. Jangan. Tanda yang kedua, wa yazidu fil amal, dan lagi kuat dia beramal, dia bekerja apabila dipuji oleh orang. Kalau orang puji dia, kuat. Kita sekarang ni hati-hati tuan-tuan. Kita kena tahu orang puji kita tu main-main dengan kita atau pujian yang betul. Kita ingatlah. Saya tak tahu di sini istilah, setengah orang kata makepo. Apa dia makepo ni? Mana kalau orang puji dia tu naik, mana orang hok Kelantan boleh convert ke bahasa Malaysia. Makepo ni apa Kalau orang puji dia naik semangat tu. Payuh kembang. Mudah kembang lah. Maknanya bila orang puji, kuat dia punya ibadat. Itu tanda yang kedua. Yang ketiga, dia payuh nak beramal kalau orang tak puji dia. Orang celah dia ke, orang keji dia ke, susah. Jadi kata ini riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia kata 3 tanda ni simptom ada penyakit khafi dalam diri dia. Kita buat amal kerana orang, bukan kerana Allah Azza wa Jalla. Tapi kena ingat, ada juga orang tak buat takut riak. Ini bahaya lagi. Kenapa awak tak pergi masjid awal? Takut riak. Tadilah contoh tadi kan, akhir-akhir duduk kedian. Maka kata Syekh Al-Fudail Ibn Iyad, seorang ulama salaf, Al-Fudail kata apa? Tarkul amal li ajli nasi riak. Meninggalkan amalan kerana takut orang kata itu riak dah. Macam-macam kita ni riak. Pasal itulah dalam kita bimbingan mukmin. Pernah baca bimbingan mukmin? Biasa kitab ni di kuliah-kuliah di masjid tu ada. Kena beli kitab bimbingan mukmin ni, cantik. Ni ada hak jaga buku tu. Ada bimbingan mukmin. Baju merah tu dia tokai buku. Ada. Kalau ada nak kempen malam ni ada. Pergi cari di bus dia. Bimbingan mukmin. Dalam kitab bimbingan mukmin, dia tunjuk contoh-contoh riya dalam ibadat. Contoh riya dalam berpakaian. Banyak sekali. Kalau habis masa pengurusi bagi tahulah, ni nak semangat baru nak contoh pun. Kita tadi mukadimah panjang sangat, tak sampai ke contoh. Habis dah. Tapi kata orang tak boleh beri emergency dah. Kita tambah sikit 2-3 minit. Contohnya dalam berpakaian. Sekarang ni ramai orang berpakaian macam pakaian ulama dia panggil. Dengan jubahnya, dengan serbai lagi, ridak atas bau tu kok berselerek dah pakaian. Sedangkan kita tak mengaji pun, itu dia panggil pakaian yang tidak layak dengan dia. Itu pun dia termasuk riak, nak tunjuk kita ni warak dan macam-macam lagi. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam kitab bimbingan mukmin. Kalau tak mau baca pun tak apa, pergi ke YouTube, tulis Halaqah Abu Anas Madani. Kenal Abu Anas Madani? Dalam tu ada playlist, tulis
kitab bimbingan mukmin. Boleh tengok dalam bab riya ahli ibadat. Cukup berbahaya dan cukup menakutkan kita. Riya dalam ahli ibadat ni cukup menakutkan. Maka sebagai orang panggil yang terakhir, sebagai penutup, kata orang tidak menasabah. Kita tahu penyakit, kita tahu benda berbahaya, tak ada bimbingan macam mana kita nak selamatkan kita, tidak sesuai. Jadi kata di para ulama, untuk menyelamatkan kita daripada syirik khafi ini, yang pertama tulis al-isti'azatu billahi minasyirki. Kita kena sentiasa minta dengan Allah, minta perlindungan dengan Allah. Di antaranya doa yang saya ajar tadi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Itu doa. Nanti kalau tak sampai, kita tengok di Facebook Abu Anas, kita tulis. Yang kedua, ad-du'a. Doa untuk menjauhkan diri kita, keluarga kita daripada syirik. Syirik khafi ke syirik tak khafi, kita jadi jauh. Sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, tanda doa Nabi Ibrahim. Surah Ibrahim ayat 35. Surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina. Itu doa Nabi Ibrahim untuk Mekah. Kita tak payah ambil sekat itulah. Yang kita nak ambil di sini, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Toleh surah Ibrahim ayat 35. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku daripada sembah berhala. Ini doa. Yang ke satu lagi doa Nabi Yusuf alaihissalam, ayat 101 surah Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Yang ketiga, kita kena sentiasa muhasabah, ulang kaji diri kita, supaya bila kita ada ya perasaan tak baik ini, riya dan sebagainya, kita terus beristighfar dan jangan lagi kita semangat nak teruskan perkara tersebut, sebab dia akan meruntuhkan amalan. Maka sebagai penutup, perbezaan di antara syirik akbar dengan syirik asghar ini yang paling besar sekali. Syirkun akbar, dia ni terkeluar daripada agama, satu. Syirik asghar tak keluar daripada agama, tak hilang agama, tapi hilang pahala. Yang kedua, syirik akbar, orang ni bila masuk di akhirat esok kekal dalam neraka. Tapi syirik asghar, hilang pahala amalan setakat yang dia syirik tu ya. Contoh dia syirik dalam solat, sedekah tak, jadi pahala solat hilang, pahala sedekah tidak. Itulah di antara perkara yang boleh kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat kepada pencerahan ini. Cuma lepas ni soalan ni kena tanya juga. Boleh. Soalan yang pertama, angkat tangan siapa nak jawab. Syirik ni ada berapa jenis? Nak coba? Bangun. Apa dia tu? Mari sini. Soalan yang kedua, apa beza di antara ni? Untuk muslimat ada tiga kitab. Bersedia muslimat jawab? Mari tengok. Perbezaan di antara riya dengan sum'ah. Allah jauh, depan tak sih. Ni payah hitam mari. Jangan duk baca kitab. Mari. Riya dengan sum'ah. Habis masa. Masalah. Masalah. Riya. Baik, boleh lah. Kita nak pasal laju kita ni. Soalan yang ketiga, syirik khafi ni ada berapa kategori? Allah. Amai. Apa dia tu? Salah. Lepas ni untuk muslimat pula dah. Syirik khafi akbar, syirik khafi asrar. Kita nak contoh syirik khafi yang akbar, apa dia? Dah lah muslimin lagi ni. Munafik. Wallah. Mari. Wis selalu. Alhamdulillah. Alik muslimat pula. Muslimat nak tanya soalan. Apa beza di antara
Riya dengan ujub. Ujub jilat body, bangga diri. Soalan yang kedua, syirik khafi yang asghar. Contoh, syirik khafi yang asghar. Muslimat tahu jawab. Syirik khafi yang tersembunyi tapi asghar. Hanya tadi akbar sudah jawab, yang asghar. Cepat ni hadiah comel ni. Tak ingat dah. Tak olah kau nak habis Baik. Syirik khafi ni ada satu nama lagi. Syirik apa dia panggil? Muslimat. Apa dia? Banyak. Betul. Syirik syar'i. Orang lagi calon tokoh muslimat ni, apakah tajuk perkampungan sunnah yang ke-8? Coba. Bagi. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.